Didik TV KPM. Murid-murid, masuk kelas. Didik TV kembali sekali lagi. Okey, kawan-kawan lah. Kalau Abang Tabang ni, Abang Tabang panggil kawan-kawan. Bagaimana setakat ni? Okey ke semua? Nampak macam duduk dalam perpustakaan kan? Cantik perpustakaan. Okey, semua dah makan Dah makan? Kita ada lagi ni yang kita nak bincang tentang sajak glaukoma ke ahmar ini. Sangat menarik ya. Dalam pada kita mempelajari, banyak juga memberikan kita inspirasi dan mempelajari juga teknik-teknik tentang penulisan sajak ini. Okey, Cikgu Fatimah, nampaknya saya tak sabar lagi nak menerokai lagi subjek sastra kita ni di glaukoma ke ahmar ini. Silakan Cikgu. Okey, baik. Jadi setelah kita dah selesai memahami maksud, kita dah mengetahui bentuk sajak, kita akan memasuki satu elemen baru dalam sastra Melayu, Tabah. Dalam KSSM yang terbaru, kita ada satu elemen, iaitu elemen kritikan sanjungan nilai. Bila sebut kritikan ini, sudah pasti ia adalah mengkritik tentang karya yang dihasilkan oleh pengarang. Sudah pastinya saya tahu semua pengarang sajak di Malaysia ini mempunyai elemen-elemen sastra yang sangat bagus untuk kita baca dan kita fahami. Sebelum itu, kita kena tahu apa itu kritikan. Kritikan sastra ini, dia terkandung 3 perkara. Yang pertama adalah pandangan, yang kedua adalah sanjungan dan yang ketiga adalah saranan. Tetapi pada hari ini, murid-murid semua, cikgu hanya fokus kepada kritikan sastra sanjungan nilai watak. Jadi dalam sajak glaukoma ke ahmar, ada 2 watak yang kita dapat ketahui apabila kita faham tentang maksud sajak. Ada watak ibu dan juga watak anak. Jadi kita nak mengkritik watak anak ini berdasarkan bait rangkap yang disampaikan oleh pengarang untuk kita nilai. Jadi, apakah itu kritikan sanjungan nilai? Bila sebut kritik tu sudah pasti ada sesuatu yang kita puji. Sanjungan itu adalah benda yang baik dan nilai itu mestilah memberi sesuatu perkara yang baik untuk kita teladani. Kritikan terhadap watak sajak. Kritik sanjungan ni, tengok watak. Jadi, bila baca satu teks, dah analisis maksud, kita lihat siapakah watak yang dinyatakan dalam sajak tersebut. Tapi dalam sajak pada glaukoma ke ahmar ini, dinyatakan adalah watak anak dan ibu. Jadi apakah kritikan yang kita boleh lakukan kepada 2 watak ini? Apakah yang dilakukan oleh watak dalam sajak? Jadi apakah yang dilakukan oleh anak kepada ibunya dalam sajak, Tabah? Dan apakah sanjungan terhadap tindakan watak itu? Dalam bait rangkap, mesti ada diceritakan tentang perilaku tindakan yang baik oleh watak kepada ibunya. Jadi cikgu rumuskan di sini, ada 3 aliran. Yang pertama, murid-murid perlu ketahui tindakan perlakuan baik. Benda yang baik, bila kita nak katakan tentang kritikan sanjungan nilai, nilai itu adalah nilai yang baik. Jadi apakah tindakan yang baik yang dikatakan oleh pengarang dan dinyatakan oleh pengarang dalam sajak pada glaukoma ke ahmar? Watak siapa? Adakah watak ibu ataupun watak anak? Dan kepada siapa tindakan itu dilakukan? Jadi kita nak kritik berdasarkan teks sajak pada glaukoma ke ahmar. Jadi cikgu akan berikan satu contoh bagaimana kita nak mencari kritikan sanjungan nilai berdasarkan watak. Jadi ini adalah petikan daripada teks sajak pada glaukoma ke ahmar. Jadi kita bila dapat soalan, murid-murid kita kena baca dahulu. Baca daripada atas sampai bawah. Jangan tertinggal sesuatu pun info daripada situ. Jadi sajak ini kita kena baca. Kalau kita tak baca, kita takkan tahu nak cari tindakan, watak dan kepada siapa. Jadi ibu pada glaukoma ke ahmar teruji lagi sabar. Jadi dekat sini dia dah nyatakan dah ibu. Tapi tidak semestinya kita akan mengkritik pada perlakuan ibu. Betapa baki kesempatan ini biar ku sisip bunga bakti. Ku di sini adalah merujuk kepada anak. Dia cakap daripada anak lah. Anak yang dia mahu memberi bakti kepada ibunya. Keseri taman budimu, ibu, yang tak tertanam olehku adalah anak. Jadi, walaupun dalam petikan sajak ini ada 2 watak. Ada watak ibu dan watak anak, murid-murid.
Tetapi siapakah yang lebih menonjol tindakannya? Jadi kita lihat dekat sini pada baris ini. Biar ku sisip bunga bakti ke taman budimu. Siapakah ku? Anak. Jadi kita akan kritik tindakan dan perlakuan anak itu yang dia mahu berbakti kepada ibu. Jadi kita akan lihat daripada rumus yang cikgu bagi. Soalan akan nyatakan satu sanjungan watak anak. Dia nak minta satu sahaja. Jadi murid-murid perlu jawab satu. Sanjungan watak anak, dia dah nyatakan dekat sini. Dia mahu watak anak sahaja. Jadi tak perlulah murid-murid nak fikirkan lagi watak siapa. Beserta contoh mesti ada petikan, mesti ada rangkap yang kita, baris yang kita ambil yang terdapat dalam sajak. Jadi mari kita lihat jawapan contoh. Okey, ini jawapan contoh yang murid-murid boleh aplikasi daripada carta yang saya buatkan tadi. Jadi tindakan pelakuan yang baik itu, apa tindakan pelakuan yang baik anak tadi? Dia kata biar ku sisip bunga bakti, betul? Jadi itu adalah menunjukkan dia mahu menjaga ibunya. Biar ku sisip bunga bakti ke seri taman budimu. Dia nak jaga ibunya walaupun dia tak dapat balas budi ibu dia. Watak siapa? Watak anak. Anak ini nak jaga siapa? Dia nak jaga ibu. Jadi jawapan yang kita boleh nyatakan di sini ialah tanggungjawab anak, sebab dalam soalan nak minta kritikan sanjungan watak anak kepada ibunya. Kita ikut sahaja susun alir ini. Tindakan yang baik, watak anak kepada siapa. So ini adalah fakta. Maka bila tadi diminta contoh, maka ini adalah contoh. Contoh mestilah baris sajak yang menyokong kepada fakta yang kita tulis. Nampak tak dekat sini? Betapa baki kesempatan ini, biar ku sisip bunga bakti. Biar ku sisip bunga bakti ini nak menunjukkan pengarang mahu membalas jasa ibunya ke seri taman budimu. Walaupun ibu dia tu dah sakit, dia sanggup jaga. Jadi ini adalah cara kita untuk mengkritik sanjungan nilai watak. Bila sebut pasal watak, murid-murid jangan risau, kita cari sahaja watak yang ada dalam petikan ataupun dalam teks sajak yang kita pelajari dalam kesusastraan Melayu komunikatif. Jadi cikgu rasa penerangan sudah ada, mari kita pergi kepada latihan. Baik, ini adalah soalan contoh yang kedua. Kita lihat soalan ini. Soalannya berbunyi, nyatakan satu. Minta satu sanjungan watak anak. Masih lagi minta pada watak anak beserta contoh dalam sajak. Jadi, kena baca dulu petikan ini, baru kritik. Ingat pesan cikgu, baca, baru kritik. Jadi, ada tak murid cikgu yang berani ingin menjawab soalan contoh yang kedua ini? Dipersilakan. Saya cikgu. Silakan Airil. Baiklah, sebelum itu saya akan membaca sajak ini untuk menganalisis dan mencari tindakan atau perlakuan watak kepada individu tersebut. Pun glaukoma itu telah hampir 3 dekad membawa pergi indera kau miliki, dan memungkinkah Deru Ahmar ini bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki. Jadi di sini saya telah menjumpai tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh watak, iaitu anak menyayangi kepada ibunya. Jadi jawapan saya adalah sikap kasih sayang anak kepada ibu. Contoh yang boleh kita ambil dalam sajak ini adalah bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki. Okey, baik. Tahniah Airil kerana berani mencuba, dan saya rasa anda telah mengaplikasikan carta alih yang telah cikgu berikan. Jadi tahniah, jadi baik kita lihat kepada jawapan contoh kedua. Okey, ini jawapan contoh. Macam cikgu katakan tadi, kita gunakan sahaja rumus. Tindakan pelakuan, kita ada watak dan kepada siapa. Tapi dalam petikan tadi, dia ada nyatakan bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki. Aku tu di situ menunjukkan watak anak. Jadi kenapa anak tu, apa tindakan anak tu adalah dia menunjukkan perasaan sayang. Tadi Airil ada kata sikap kasih sayang. Sayang tu adalah dia punya kata kuncinya di situ.
Kemudian watak, sudah pasti dalam soalan dia minta watak anak. Dan kepada siapa? Kepada ibu. Jadi jawapannya ialah perasaan kasih sayang anak kepada ibu. Betul lah tadi jawapan Airil, kasih sayang anak kepada ibu. Kemudian contohnya, tadi Airil berikan 2 baris. Tapi cikgu berikan 3 baris yang menyokong. Ini adalah fakta dan ini adalah contoh. Contoh mestilah menyokong kepada fakta. Okey? Jadi tanya kepada Airil, kita berikan tepukan sedikit kepada Airil kerana berani mencuba. Ini adalah satu elemen sastra yang baru untuk murid-murid semua. Jadi kita harap murid-murid semua berikan fokus dan penekanan yang tinggi kepada elemen ini. Baik, kita ada lagi satu. Kita teruskan untuk kita mengkaji kritikan. Jadi ada soalan contoh ketiga. Kita baca dahulu petikan yang diberikan dan juga soalan. Jadi ini petikan daripada teks Sajak pada glaukoma ke Ahmar. Sesudah glaukoma, pada usia 80, kamu diterpa Ahmar pula. Ia mengunci bahasa kaki dan mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Soalannya, nyatakan satu sanjungan watak ibu beserta contoh yang terdapat dalam sajak tersebut. Jadi cikgu nak tanya murid-murid cikgu pada hari ini, ada tak murid yang ingin menjawab soalan contoh ketiga? Silakan. Saya cikgu. Silakan Suhana. Tindakan yang saya jumpa dalam petikan ini ialah pada baris ke-5, ke-6 dan juga ke-7. Tindakannya merujuk kepada tanggungjawab melaksanakan perintah Tuhan. Wataknya ialah watak seorang ibu. Jadi cikgu, jawapan saya ialah watak ibu yang bertanggungjawab melaksanakan perintah Allah. Contohnya, dan mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Okey, tahniah Suhana kerana berani mencuba dan mengaplikasikan carta alih yang cikgu telah berikan tadi. Jadi senang kan nak cari kritikan sanjungan watak. Okey, jadi dekat soalan ini kita lihat ada watak ibu. Jadi kita kritik sanjungan pada watak ibu. Beserta contoh, mesti ada contoh. Jadi dekat sini tadi Suhana ada katakan yang mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Menunjukkan bahawa apakah perilaku dan tindakan ibu yang baik ini? Iaitu dia menjalankan perintah Tuhan. Dekat sini kita dah nampak tindakan. Jadi mari kita lihat jawapan contoh. Okey, ini jawapan contoh yang ketiga. Masih gunakan lagi carta alihnya. Tindakan pelakuan yang baik. Apa tindakan ibu tadi? Menunaikan kewajipan. Taat menunaikan kewajipan. Pada watak siapa? Watak ibu. Tapi kepada siapa? Ini berbeza sikit. Kepada Tuhan. Sebab menunaikan solat, mengambil wuduk untuk menunaikan ibadah solat ni kepada Tuhan. Jadi, contoh jawapan, ketaatan menunaikan perintah Tuhan. Ketaatan ni adalah tindakan yang baik dilakukan oleh ibu. Kita tak ulanglah lagi, Tabah dan murid-murid semua. Sebab dalam soalan dia dah sebut ibu. Kepada siapa? Tuhan. Dan contohnya, kita ambil daripada petikan baris sajak. Yang mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solat. Maksudnya bila dah kena ahmar ni, dah tak boleh tak nak semayang, nak ambil wuduk dan sebagainya. Jadi murid-murid, begitulah cara untuk kita mengkritik kritikan sanjungan nilai watak dalam teks. Jadi tak susah pun murid-murid kalau kita dah tahu caranya. Begitulah. Sangat menarik cikgu, sangat menarik. Secara keseluruhan bagaimana cikgu melihat prestasi murid-murid kita pada hari ini? Alhamdulillah, saya sangat gembira kerana murid-murid kita pada hari ini sangat bagus dalam memberikan respon dan menjawab soalan dan mengaplikasikan apa yang cikgu ajar dengan baik. Suhana, okey tak? Kalau okey angkat tangan. Liana? Okey. Airil? Sedap suara Airil ni kan? Untuk pengetahuan Tabah dan murid semua, Airil ni merupakan Johan. Pendeklamasi sajak daerah Batu Pahat. Semoga terus berjaya. Dan seorang lagi, Afikah. Okey Afikah? Okey Afikah. Semuanya hebat-hebat ni. Orang-orang Johor memang hebat-hebat. Murid-murid di Johor ni. Okey, walaupun di Johor, bukan saja di Johor, tetapi semua murid-murid di seluruh negara yang sedang mengikuti Cikgu Fatimah pada hari ini.
anda terbaik. Anda memang hebat. Okey, mungkin ada yang nak merujuk. Di manakah kita boleh merujuk sumber-sumber sastra sebegini, cikgu? Jadi untuk murid-murid semua mencari bahan ataupun nak membuat ulang kaji, boleh merujuk pelantar Delima KPM. Jadi dekat situ banyak bahan yang murid-murid boleh cari untuk buat ulang kaji, Tabah dan juga semua murid-murid. Okey, baik. Kita harap murid-murid ataupun kawan-kawan Abang Tabah lah, murid-murid pada cikgu akan terus berjaya dalam subjek sastra. Kesungguhan, keyakinan akan membolehkan kita berjaya dan terus berjumpa dan jumpa lagi. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Cikgu Fatimah dan Cikgu Nur Asmawati kerana sudi memberikan kita, membantu juga murid-murid pendidikan khas untuk mengikuti kita pada hari jumpa dan jumpa lagi. Didik TV, murid-murid masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM